masih tajuk yang sama, Iblis. Kelima. Dah kita masuk pengenalan bab pertama. Kenalan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita manjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya sama-sama dapat menunaikan kewajiban yang telah difardukan kepada kita dan menunaikan salat subuh berjamaah. Terusnya sama-sama berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi sebelumnya kita dah bincang tentang muqaddimah tentang buku Hakikat Syaitan Ar-Rajim. Jadi minggu tu kita pergi kepada pengenalan syaitan dan iblis. Kita nak berkenalan. Tahu dah nama iblis selamat tu, nama syaitan. Tapi pagi tu kita berkenalan sikit. Siapakah yang dinamakan syaitan dan siapakah yang dinamakan iblis? Kita selalu nyebut syaitan, bukan? Ya. Bila kita nak baca Quran, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila nak baca Quran, ya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam. Maknanya, time kita baca Quran pun, syaitan datang ngaco kita. Ya. Apatah lagi, time kita siap baca Quran. Ya. Okey. Perkataan syaitan dari sudut bahasa Arab berasal dari perkataan syaitana. Ya. Shin, ta, nun. Syaitana. Yang bermaksud jauh. Maksudnya jauh dari segi bahasa. Yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan jauh tempat diam. Kan? Bukan jauh dari kita, dari sudut tempat. Tapi jauh di situ ialah maknanya syaitan ialah satu kumpulan makhluk dengan sifatnya, dengan peranginya, menyebabkan mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan adalah sejenis makhluk yang kufur kepada Allah. Syaitan tu panggilnya kufur. Sentiasa ingkar. Ya. Jadi orang yang suka ingkar nak orang lainnya, kan? Dia ciri-ciri syaitan. Ya. Dan bersifat jahat. Jahat artinya sentiasa nak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kerosakan-kerosakan. Yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kufurnya mereka, suka ingkar, durhaka kepada Allah, jahat, selaku melakukan kejahatan, melakukan kerosakan. Dengan sebab itu makhluk yang bernama syaitan ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa syaitan tu? Ya. Adakahnya makhluk tersendiri? Atau syaitan tu nama bagi kumpulan yang memiliki ciri tertentu, sekira siapa? Kan? Ya. Mereka itu daripada kalangan jin. Syaitan tu ada dari kalangan jin. Di mana mereka ini adalah anak cucu, tentera dan pengikut kepada iblis. Ya, itu syaitan. Jin juga, syaitan juga mungkin dari kalangan manusia. Manusia ada juga syaitan. Ya, manusia macam ni. Manusia yang menjauhkan orang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kerja syaitan tu ialah dia menjauhkan orang dari rahmat Allah. Ya.
Macam ni yang menjauhkan orang dari rahmat Allah, yang ngajak orang malah maksiat. Yang menghalang manusia dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalang manusia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah peranginya, wataknya, perbuatannya itu menjadikan dia sebahagian dari syaitan. Walaupun dia manusia. Sebab itu dalam surah An-Nas, kita baca minal jinnati wan nas, yang menimbulkan keraguan dalam diri manusia tu, ya, yang menimbulkan was-was terhadap Allah Ta'ala, was-was untuk mentaati Allah, kadang-kadang dari kalangan jin yang kita nampak, yang membisikkan dalam hati kita. Ada juga di kalangan manusia, kan? Ya, kalangan manusia tu yang bahaya, sebab kisah si perasan punya syaitan, kan? Ya. Dah kita nak semayang, pergi awal tu waktu zuhur panjang, kan? Tentulah yang bak kita makan pergi beloya-beloya, pagi habis makan tu nak pergi semayang pergi. Dapat bingung waktu panjang gitu. Kan? Ya. Nyasilah syaitan penuh, tapi adalah ciri-ciri syaitan sikit, kan? Sebab syaitan tu di antara tabiatnya ialah dia akan macam ni nak menghalang manusia, ataupun kalau nyasi dapat nak menghalang pun melewatkan. Syaitan tu si dapat menghalang kita melakukan kebaikan, nya akan pastikan amalan kita tadi si dapat pahala. Ataupun paling kurang, pahalanya kurang. Kan? Ya, makhluk bernama syaitan tu. Makhluk yang panggilnya saya dah putus asanya akan cari jalan apa aja. Yang penting dapat menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan manusia. Jadi kalau kita ada jumpa kawan-kawan yang suka menyebabkan kita lalai, kita pergi belajar kadang dia noknya, kan? Kadang-kadang kita rajin pergi belajar, jadi soalnya. Okay, you rajin belajar apa boleh you belajar? Coba cerita lo. Kita pun siapa nak nyebut nak? Seguna belajar. Bagus, duduk dengan aku je katanya. Beloyar. Padahal kita tadi ilmu satu hal, pahala satu hal yang lain. Kan? Ya. Si dapat pulang bapa, dapat insya-Allah pahala. Kan? Ya. Kita dapat. Okey. Juga mungkin dari kalangan binatang yang jahat dan ganas. Artinya kalau dengan sebab binatang tadi menyebabkan kita jadi lalai, maka dia adalah syaitan. Kesemua mereka di bawah pimpinan iblis sebagai syaitan yang pertama yang dilaknatkan Allah ke atasnya. Mereka adalah dari kalangan golongan yang kufur, yaitu makhluk yang kafir yang akan menjadi ahli neraka. Mereka sering kali mengajak dan menipu daya manusia dan jin supaya turut sama terjebak dengan mereka dalam kecelakaan hidup di dunia dan menerima siksaan neraka di akhirat kelak. Jadi syaitan tu nya bukan nama kepada individu. Nya nama kepada kumpulan. Siapa-siapa aja berpanggil macam dia, nya adalah syaitan. Arti panggilnya menyesatkan manusia. Kalau jin pun menyesatkan juga. Apakah ni ada syaitan yang menyesatkan jin? Ada. Kan? Ya. Sebab jin ada juga yang beriman. Ya. Jin ada yang beriman, ada yang taat. Dan jin macam manusia juga di padang mahsyar kelak akan dihitung. Makhluk yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, yang akan menerima balasan di akhirat kelak, dua aja. Ya. Jin dan manusia. Binatang sedap. Ya. Tiba kita nak ngerepak dengan kambing dengan manok nyasik semayang. Ya. Mereka tidak akan disoal oleh Allah. Nya makan makanan rumah orang, kan? Nya makan kalau kambing yang dilepas, nya makan sayur-sayuran, tanam-tanaman jiran ke kanan. Kita ngerepak dengan kambing. Kau tu makan sukati, kau tu haram kau makan, masuk neraka kau. Kambing tetap aja. Aku setakat tu aja hidup aku, katanya kan. Lepas tu si nak soal. Tapi yang nak soal pula tuannya. Kan? Ya. Binatang saya dah. Jadi yang akan dibangkitkan di padang mahsyar, yang akan disoal ialah manusia dan jin. Jadi syaitan tu nya bukan hanya menyesatkan manusia, bahkan juga dia menyesatkan dari kalangan bangsa jin itu sendiri supaya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi syaitan tu sama ada dari kalangan jin yang kita nampak ataupun dari kalangan manusia. Ya, manusia tu yang paling bahaya kerana kita takut kawan kita pun jadi syaitan. Kan? Ya, sebab ialah di akhirat kelak saling bermusuh-musuhan. Di dunia ada baik tapi di akhirat kelak bermusuh. Seorang nyalah seorang. Okey, ya makna syaitan. Jadi kita tahu menurunannya apa makna syaitan. Syaitan maknanya yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan kekufuran dan kedurhakaannya. Dan bukan dia aja, syaitan tu kerjanya ialah mengajak manusia untuk durhaka kepada Allah, mengajak manusia untuk jauh daripada Allah dan melalaikan manusia dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya syaitan. Ya, ta'rif syaitan. Menanya kita ada syaitan, kita minta berlindung kepada Allah daripada syaitan. Ya. Sebab bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita bukan baca a'udzubillah min iblis, bukan. Ya. Sebab syaitan tu lebih banyak. Ya. Bahkan iblis itu sendiri adalah syaitan. Iblis ya ketua syaitan. Ya. Okey. Habis syaitan. Jadi syaitan adalah satu nama umum. Ya. Siapa aja berpanggil macam dia adalah syaitan. Perkataan iblis. Tu bawa pergi ke iblis. Dari sudut bahasa Arab, iblis bermakna ablasa. Alif ba lam sin. Ablasa. Jadi jangan nama lahal lepas tu dapat cucu. Oh kacak bunyi nama ya. Apa nama cucu? Muhammad Ablasa. Bahaya. Kan? Sebab orang kita tu pantang nemu nama Arab sikit. Kawan-kawan Arab madah, orang Arab pun si makin nama. Kadang-kadang orang Melayu je nama. Ada nama ya katanya. Bunyinya macam betul lah terjemahnya. Tapi dalam konteks orang Arab, benda ya tidak digunakan sebagai nama. Macam kita orang Melayu juga lah. Kan ada maknanya bagus tapi bukanlah dijadikan nama. Okey. Apa makna ablasa? Yang bermaksud putus harapan. Karena iblis tu nama asalnya ialah Azazil. Namanya asalnya ialah Azazil. Tapi setelah dia durhaka kepada Allah, disuruh sujud kepada Adam, dia semua sujud. Maka dia dilaknat oleh Allah. Dan disianya putus harapan dah. Artinya saya dah harap lagi aku nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Saya dah harapan lagi dah aku nak masuk syurga balik. Ya, itu maknanya. Ya. Iblis adalah makhluk yang kafir. Jadi iblis tu ya nama individu. Nama orang. Bukan orang lah, nama iblis lah. Iblis tu di kalangan jin. Ya nama. Jadi nama tu siapa dikongsi oleh kita. Nak makin ramah-ramah tu si dapat. Ya. Sebab dia beri nama Idris. Bila nak ngejanya, eja betul-betul. Salah-salah engkah jadi iblis. Kan? Enggak, kadang-kadang kita si perasan tak? Ya. Kita zaman mari, banyak orang tuanya nulis. Bila dah tulis, lain jadi bunyinya. Ya. Iblis adalah makhluk yang kafir dari jenis jin. Jadi iblis tu ini ada kalangan jin. Yang tersembunyi dari penglihatan mata kasar manusia. Tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Ya. Jadi jin tu dia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi kalau ada orang mendakwanya boleh nanggal jin, ya, maka dakwaan itu adalah dakwaan yang tidak benar. Kalau nampak pun, jin ni dalam bentuk jelmaan-jelmaan, bukan dalam bentuk yang hakiki. Ya, kadang-kadang orang pandai mendakwa, datang rumah kita masuk dalam bilik, ya Rabi banyak tidak semandin bergantung di rumah kita tu. Kena penjurus, kena sudut ada katanya. Patutlah kami tadi masuk-masuk rumah kita lalu ngerembang bulu tengkok. Padahal kami dah bertahun lah rumah tu.
Bukannya ngambang bulu tengkuk pun saya angkat. Kan, ya? Itu satu pembohongan. Ya. Sebab apa kita kata pembohongan? Kelak kita akan lihat dalil yang menyebut bahawa jin itu terlindung dari pandangan mata kasar manusia. Ya. Dan hatta kita lihat kelak dalam surah jin, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri si tahu pun kewujudan jin ada di sekitarnya. Ya. Sedangkan dia seorang nabi, seorang rasul. Itu kita kata punya keistimewaan. Dia baca Quran, jin dengarnya baca Quran. Ya. Jangan kita fikir baca Quran jin lari, belum tentu. Ya. Kalau jin Islam kita dah baca Qurannya dah kata. Kita belajar kemungkinannya ada dok belajar kita kasih tahu. Jangan-jangan ada di kalangan kita tu jin kali kita kasih tahu. Sebab jin Islam belajar juga. Banyak kita dengar kisah-kisah menyebut tentang di kalangan jin tu belajar. Duduk dengan syekh, belajar bertahun-tahun. Syekh ya pun si tahu yang nak murid depan tu jin. Sampailah satu peringkat murid yang nak balik. Kan? Ada kisah lah di Saudi kan, di Madinah dulu. Syekh offer untuk beri tiket pakainya pulang. Sponsor tiketnya pulang. Ya. Yang madahnya 10 tiket untuk pulang. Yang lebih cepat dia kapal terbang lagi untuk sampai. Siapa? Ini adalah jin. Dah nak habis belajar, baru Syekh dia tahu jin. Ya. Saya ada seorang pensyarah saya dulu ceritanya belajar di India, belajar hadis. Maulana tempatnya belajar ya, satu ruang, semua orang boleh duduk. Ya. Rupanya tempat sedang kumpulan jin belajar kitab Sahih Bukhari. Artinya kalau di kalangan mereka yang berimannya belajar. Tapi ada orang nampak lah. Kalau nya nampak pun dalam bentuk menjelma rupa orang. Kan? Hakikat yang sebenarnya ada. Jadi kalau orang datang-datang masuk rumah kita terus madah tuk, banyak tak semandin rumah kita tu. Padahnya kita tu pun termasuk orang semandin juga kata. Kan? Sebab apa? Sebelum tuk kita dalam rumah rasa aman, rasa sedar takut. Bilanya madah macam ni jadi takut jadinya. Betul sih. Ini gelik nyawa. Dulu tak relax aja. Macam kita berjalan di jeraya. Selama tu kuang-kuit, saya dah dengar cerita pelik-pelik. Saya dah rasa apa-apa pun relax aja. Tapi bila kita start tengah orang bercerita, nemu ya. Berasa sih jualan mati kita. Naik tersikal, tangan pada nyempal belakang. Takut ada orang belakang. Sampai undur ke belakang, takut ada orang duduk. Tengah-tengah undur-undur ke belakang ya, teringat. Tangan ada duduk depan, gigit ke depan. Jadi, apa nama tadi? Kadang-kadang orang yang macamnya, sebenarnya melakukan pembohongan untuk apa? Sikit aja panggil manusia tu kadang-kadang. Ingin kelihatan hebat. Bilanya dapat nampak, dapat nanggar sesuatu yang dilihat oleh orang lain, hebatlah. Kita pun dah hebat orang tu. Kan? Kita pun recommendnya dengan orang lain. Mungkin rumah kita nak ngecek rumah kita ada isi, ada berisi apa-apakah, tunggah pulang tu. Kita menafikan tentang kewujudan jin. Kita beriman dengan kewujudan jin yang merupakan satu tuntutan kepada kita. Sebab kewujudan makhluk jin sabit dengan Quran dan hadis. Ya? Sehingga dalam Quran ada surah jin. Ya? Mengingkari kewujudan jin kufur. Ya? Tapi berlebih-lebihan dengan jin itu pula boleh menyesatkan kita. Jadi dia adalah satu makhluk yang Allah ciptakan dan kita satu makhluk yang Allah ciptakan. Antara kita dengan tidaknya ada kelebihan masing-masing. Tapi harus ingat kita manusia itu tetap mempunyai kedudukan yang tinggi sebab kita adalah khalifah. Ya. Iblis disuruh sujud kepada Adam, beri hormat kepada Adam. Kan? Dan isi ada pun manusia disuruh sujud, yakni menghormati kepada jin, sedah. Ya. Tetapi kita kuatan baik hati gila jadi ulun jin, meriknya makan. Kalau setengah orang ada upacara merik makan jin. Tempat kita di Malaysia tu orang Islam salah sudah lagi lah.
Kalau dulu adalah ngantar rancak, ngantar apa bukan? Kah pokok mulung, kah pokok apung, kah apalah. Kan saya dah. Tapi di setengah-setengah tempat ada. Ya macam di Indonesia contohnya puja pantai kan, ya. Sesajian dipanggil. Beri makanan kah dalam perahu, dilepas ke laut, beri makanan tu laut. Ia adalah syaitan, jadi iblis adalah syaitan daripada kalangan jin. Ia telah berputus asa dari kebaikan dan rahmat Allah. Pada asalnya ia merupakan hamba Allah yang pernah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama para malaikat di dalam syurga. Jadi iblis tu asalnya dia adalah makhluk yang begitu kuat beribadat kepada Allah. Bahkan dalam riwayat menyebut bahawa sebelum kejadian Adam alaihissalam, Adam diciptakan, yang menghuni dunia tu adalah di kalangan bangsa jin. Sebab jin tu dicipta lebih dulu jauh daripada Adam. Ya. Sampai satu peringkat bangsa jin tu melakukan kekufuran di muka bumi itu, melakukan kerosakan di muka bumi itu, akhirnya ya Allah menurunkan azab kerana mereka diperangi oleh para malaikat. Di kalangan jin masanya yang masih taat kepada Allah, yang masih beribadat seorang aja. Sikuk aja, iaitu iblis tu. Makanya dibawa oleh malaikat. Sehingga dia tinggal bersama malaikat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat. Coba bayangkan kita, hebat sih hebat jin. Pernah tinggal sama malaikat. Pernah tinggal dalam syurga sama Nabi Adam. Lebih dulu dari Nabi Adam lagi. Dia lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tahu tentang kehebatan nikmatnya syurga. Lebih tahu tentang dahsyatnya neraka. Tapi akhirnya kufur juga. Gelak kita nanggar. Apa sebabnya kufur? Apa sifat yang ada padanya menyebabkannya kufur? Sehingga ma'rifatullahnya, kenalnya kepada Allah, si mendatangkan ketaatan kepadanya. Walaupun asalnya adalah makhluk yang begitu taat. Ya. Okey. Setelah Allah mencipta Adam alaihissalam, serta diberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga telah menimbulkan kedengkian terhadap Adam alaihissalam. Dengan sebab demikian mereka telah bertindak durhaka kepada Allah dengan tidak mematuhi perintah daripada Allah supaya sujud tanda hormat kepada Adam alaihissalam. Dengan sifat takabur dan bangga diri, mereka telah berubah menjadi makhluk yang derhaka kepada Allah. Akhirnya mereka telah dihalau keluar oleh Allah dari syurga dan diturunkan ke bumi dalam keadaan mereka dilaknat dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk pertama yang dinamakan syaitan. Jadi iblis tu makhluk yang pertama yang digelar sebagai syaitan, sebagai manifestasi kepada segala penderhakaan dan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ke hari ini dan berterusan hingga hari kiamat. Jadi apa yang menghalang iblis tadi untuk taat kepada Allah? Ini ada 3 sifat. Yang pertama dengki. Iblis tu bila Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadi muka khalifah. Iblis mengharapkan agar ia dipilih jadi khalifah. Wah, aku makhluk terbaik, aku kuat ibadat. Tentulah aku yang akan dipilih. Macam kita jugalah bila bekerja sebagai pekerja. Rajin turun office, orang lain pukul 8 suku baru datang. 8.30 baru datang. Nya 7.30 dah. Jegar-jegar di office. Pulang orang lain cun pukul 4.30, pukul 5 dah punch out. Nya 5.30 baru pulang. Time rehat, sanggup mbak air atas meja. Bila time anugerah mengharapkan dapat anugerah kan. Tiba-tiba si kena beri kan. Okey. Jadi iblis tadi yang mengharapkannya jadi khalifah tapi si ya. Jadinya dengki kepada Adam alaihissalam.
Jadi sifat di antara sifat pertama yang menjerumus makhluk ini durhaka kepada Allah ialah sifat dengki. Sebab dia dengki itu, Nabi sebut dalam hadis, dia memakan kebaikan seperti api memakan sekam. Ya. Apa kata kita, mun tanah gambut, scoop nak. Skap ke scoop. Tanah nak pergi berdaun-daun bakar, dah kering dalam tanah nun. Nya pandai angus sampai pandai nyembrang parit pun. Ya. Kadang pandai nyembrang di bah Jakaya pun. Ya, nya makan-makan di bah nun. Si nampak, api si nampak. Terkejut-terkejut kelak keluar asap. Belah tu angus, terkejut api keluar sebelah nun. Nya makan di bah ya kan. Ya. Yang lebih kata seperti api makan sekam. Si nampak apinya. Tapi angus. Begitulah dengki dia memakan kebaikan. Ya. Kita lihat dalam Quran Allah cerita kisah Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya. Ya. Sehingga abangnya nak bunuh Nabi Yusuf. Seorang badah kita bunuh Yusuf. Seorang badah jangan bunuh. Campak je dalam perigi. Dari sini datangnya tindakan tu daripada sifat dengki. Bila dengki dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Orang Yahudi, kenapanya semua beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenanya semua mengikut padahalnya tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu. Taurat telah menjelaskan detail tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Sehingga Al-Quran menyebut mereka tahu tentang Rasulullah lebih kenal daripada mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Apa bunyinya? Jadi, apa nama tadi? Sebab apa semua beriman? Sebab mereka dengki. Kenapa Allah pilih Bani Ismail dan kenapa tidak pilih Bani Israel untuk jadi Nabi akhir zaman? Jadi yang pertama dengki. Ya, dia dengki dengan Nabi Adam jadi khalifah. Sehingga bila suruh tunduk sujud semua. Yang kedua, aba wastakbar. Ya, yang ketiga, aba tu artinya degil. Bahasa kita bengkeng. Ngekot hati diri pun. Ya. Manusia punya degil, ngekot hati diri pun aja. Si mau dengar nak kata orang. Padahal kita apa punya semua ngikut. Ya. Orang panggil macam tu. Jenis ngikut apa kata mau dirinya pun. Bagialah iblis tadi. Degilnya. Bengkeng. Aku peduli, Tuhan kan nyuruh kan? Kusik kisah. Tanyakan. Bahkan dia tahu yang memerintahkan dia sujud itu adalah Allah. Tapi oleh kerana bengkengnya, degilnya, akhirnya menjadikan dia kufur kepada Allah. Yang ketiga ialah wastakbar. Dan dia sombong, angkuh. Ya. Bila mana Allah nanyanya, kenapa kau sujud kepada Adam? Apa jawabnya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Ya. Jadi manusia kalau dia sombong, sama juga. Jadi, sombong tu salah satu juga sifat yang menghalang seseorang daripada menerima kebenaran. Dan ngikut kebenaran. Sebab yang Nabi menyebut dalam hadis tentang sombong tu apa dia? Rasulullah menyebut dalam hadis kursi apa dia? Al-kibriya'u ridai. Ya. Sombong dia pakaian aku kata Allah. Bahkan salah satu nama Allah ialah Al-Mutakabbir. Apa makna Al-Mutakabbir? Yang maha sombong. Dan Allah memang berhak sombong karena seluruh alam tu milik Allah. Allah sih perlu kita, kita yang perlu Allah. Jadi apa yang kita nak sombong? Kan? Ya. Jadi, dalam hadis disebut, sesiapa yang ada dalam hatinya sesal zarah sifat takabur, dia tidak akan mencium bau syurga. Ya, dahsyatnya sifat sombong tu, takabur. Jadi iblis, di antara sebabnya semua sujud kepada Adam alaihissalam, ialah sifat takabur. Jadi tiga sifat tu adalah sifat iblis. Satu tadi dengki. Dengki je dengan kelebihan orang yang lain dapat. Kan? Ya. Yang kedua, degil yang berlebih-lebihan. Bengkeng kata orang, apa bahasa kita?
Nak tahu lagi lah apa istilah bengkeng bengkeng nang siapa dapat di pojok orang. Ya. Tinggal pun boleh jual lah kali lah kan. Kemudian takabbur, ya, sifat sombong. Mereka redha dan rela dengan keadaan dilaknat dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ia sentiasa bersifat degil dalam mempertahankan kebatilan serta bersikap takabbur dan bangga diri. Ia enggan bertaubat dan tidak mau kembali untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku penciptanya. Oleh sebab itu mereka dikenali sebagai tuan neraka Jahannam dan akan dikekalkan oleh Allah dalam neraka untuk selama-lamanya. Syaitan dan iblis adalah dua nama yang seringkali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Allah taala berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Maksudnya, dan jin itu kami telah menciptanya sebelum dari kejadian Adam dari api yang sangat panas. Jadi ayat itu dalil bahawa iblis atau syaitan dicipta lebih dulu daripada Adam dan dicipta daripada api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dialah Allah menciptakan jin dari api yang bernyala-nyala. Illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Maksudnya kecuali iblis, dia adalah dari jenis jin yang durhaka kepada perintah-perintahnya. Jadi ayat itu juga menjadi dalil bahawa iblis adalah dari kalangan bangsa jin. Bukan bangsa manusia. Kan? Bangsa manusia susah kita nanya. Apa? Arab kah? Kan? Pangeran kah? Kan? Said kah? Abang kah? Kan? Bukan. Ya. Iblis daripada jin, bukan di kalangan manusia. Walaupun manusia ada yang berperangai iblis. Dan peranginya sentiasa durhaka. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijim min nar, wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Maksudnya diciptakan malaikat itu dari cahaya, dan diciptakan jin dari api, dan diciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan kedamu, yakni daripada tanah. Perkataan syaitan dan iblis telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Mendigabung syaitan dengan iblis itu dalam Quran 88 kali. Perkataan yang terbit dari lafaz mufrad syaitan, kalau disebut syaitan saja 70 kali. Dan perkataan yang terbit dari syayatin. Syayatin itu artinya banyak. Kalau syaitan, sikut syaitan. Syayatin raminya sebanyak 18 kali. Manakala perkataan iblis pula melalui perkataan yang terbit lafaz mufrad sebanyak 11 kali. Ya. Jadi iblis tu namanya disebut dalam Quran 11 kali. Artinya satu yang penting untuk diberi perhatian oleh kita. Iblis adalah syaitan dan telah disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran dengan lafaz syayatin yang membawa maksud iblis. Menurut riwayat dari Sa'id bin Mas'ud, dia berkata telah berlaku permusuhan di antara malaikat dengan jin. Maka iblis telah ditawan oleh malaikat. Dan selepas itu iblis sentiasa berada bersama-sama malaikat untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke saat Allah memerintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Adam alaihissalam, sedangkan dalam masa yang sama iblis telah menolak perintah Allah dengan mengingkarinya. Jadi diajak untuk pagi itu, insya-Allah kita akan sambung lagi tentang tabiat-tabiat syaitan. Jadi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.